Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita untuk kelas Muamalat tahun 4 pada hari ini. Okey, bersama Ustazah Nur Rashidah binti Husin. Jadi kelas kita hari ini bertarikh 8 Februari 2021, hari Isnin. Okey, baiklah. Jadi kita akan sambung kepada pembelajaran kita, tajuk yang sama, masih lagi tajuk yang sama, muamalat, tajuk yang pertama iaitu al-bai'u, okey, jual beli. Tapi sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa belajar dululah. Okey, jadi baca sama-sama dengan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, jadi kepada anak-anak murid Ustazah yang dah ada buku muamalat, buku teks, boleh buka bersama-sama buku teks sambil tengok video ni. Okey, jadi lagi jelaslah. Okey, baiklah. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tajuk yang sama, al-bai'u, tajuk yang pertama daripada silibus muamalat. Okey, kita hari ini kita akan lihat kepada rukun jual beli yang pertama iaitu al-aqidani. Okey, macam sebelum ni kita dah belajar, kita dah tahu bahawa rukun jual beli ada 3, iaitu al-aqidani, iaitu penjual dan pembeli. Yang kedua al-ma'qudu alaihi, harga dan barang, dan juga yang ketiga as-sighah, iaitu lafaz ijab dan kabul. Jadi hari ni kita nak sentuh dan Ustazah akan beri penerangan tentang rukun jual beli yang pertama, iaitu al-aqidani, iaitu penjual dan juga pembeli. Jadi boleh buat rujukan, boleh lihat kepada buku teks muamalat halaman 2, 3 dan juga 4 untuk pembelajaran kita hari ini. Okey, jom kita mulakan. Okey, jadi hari ini kita nak lihat yang pertama, rukun jual beli yang pertama iaitu al-aqidani, penjual dan pembeli. Okey, terdapat beberapa syarat yang ditetapkan kepada penjual dan pembeli dalam melaksanakan jual beli. Okey, kita lihat syarat yang pertama, iaitu penjual dan pembeli hendaklah merupakan orang yang sah menjalankan urusan jual beli. Okey, maksudnya ada jugalah mengikut syarat ni, ada juga orang yang tidak sah menjalankan jual beli. Okey, jadi kita lihat seterusnya. Tidak sah jika jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak, orang gila dan juga orang yang ditahan daripada mengurus hartanya dengan sebab bodoh ataupun muflis. Okey, jadi kat sini kita tahu bahawa dalam syarat penjual dan pembeli tu tidak sah jual beli itu dilakukan oleh kanak-kanak, orang gila, orang yang bodoh ataupun orang yang muflis, yang tak dapat mengurus harta dengan baik. Jadi itu syarat yang pertama. Okey, kita lihat pula kepada syarat yang kedua. Kita tengok syarat 3. Okey, jadi syarat yang kedua, penjual dan pembeli hendaklah secara sukarela. Jadi dalam menjual dan membeli ni kena ada sukarela lah. Sukarela tu maksudnya dia tidak dipaksa untuk membeli sesuatu barang tu. Okey, jadi penjual dan pembeli hendaklah secara sukarela. Yang pertama, hendaklah dijalankan tanpa paksaan. Okey, jadi jual beli tu dijalankan tanpa paksaan lah. Yang kedua, akad jual beli dikira sah jika dipaksa oleh hakim. Okey, jadi dalam beberapa situasi ni, jual beli secara paksa ni sah, tapi ada syaratnya iaitu akad jual beli tu dipaksa oleh hakim. Hakim ni jadi dalam situasi berikut. Yang pertama, okey, jika orang tu orang yang berhutang untuk membayar hutangnya. Jadi dia dalam situasi dia kena bayar hutang tu, maksudnya dia terpaksa lah, kena paksa membayar kan, bukan sukarela. Jadi tapi dekat sini syaratnya sah jual beli tersebut, walaupun dipaksa. Tapi dalam situasi yang inilah Ustazah nak jelaskan. Yang pertama, sekiranya dia orang yang berhutang, iaitu kena bayar hutang, untuk membayar hutang. Okey, yang kedua, orang yang mempunyai bekalan makanan
yang melebihi keperluan selama setahun untuk dijual kepada orang ramai. Okey, ni situasi kedua ni, contohnya dia tu kaya sangat kan, tapi dia memang dia kaya sangat tapi dia tak ada memberilah, maksud kat situ kan. Jadi kat sini ada dalam situasi ni dikata dipaksa oleh hakim untuk contohnya untuk dia dipaksa ataupun dimintalah, diberi arahan untuk mengeluarkan makanan, untuk bagi makanan kepada orang yang memerlukan disebabkan kekayaan dia ada tu kan. Okey, itu yang kedua. Jadi penjual dan pembeli hendaklah secara sukarela tu ada situasi dekat sini yang dinyatakan iaitu bukan dijalankan jual beli tanpa paksaan, dan yang kedua akad jual beli itu dikira sah jika dipaksa tapi oleh hakim dengan beberapa dua keadaan tadi Okey, seterusnya syarat yang ketiga, syarat jual beli al-aqidah ni yang ketiga, iaitu melihat kepada pembelian Al-Quran. Jadi bagaimana penjual dan pembeli ni dalam situasi syarat pembeli Al-Quran siapa boleh beli, siapa tak boleh beli Al-Quran. Mushaf lah, kitab Al-Quran tu. Jadi syarat pembeli Al-Quran yang pertama, hendaklah orang itu orang Islam. Jadi orang kafir atau murtad tidak sah membeli Al-Quran. Jadi hukum kat situ, jual beli Al-Quran terhadap orang kafir dan orang yang murtad ataupun keluar daripada Islam tak sah jual beli tu. Atau sesuatu yang terdapat padanya ayat Al-Quran sekalipun satu huruf yang diniatkan sebagai Al-Quran seperti kitab-kitab agama, perhiasan yang bertulis ayat Al-Quran. Jadi syarat pembelian Al-Quran tu sah hanya boleh buat jual beli tu kepada orang Islam yang pertama lah. Seterusnya kita melihat kepada syarat pembeli senjata. Pembelian senjata. Syarat pembeli senjata yang pertama, bukan kafir harbi. Maksudnya boleh beli harta tu tapi dengan syarat bukan kafir harbi sekalipun ada perjanjian damai. Bukan pembelian tu dilakukan kepada orang kafir harbi lah. Kalau kafir harbi tu, apa maksud kafir harbi? Tengok kat tepi. Kafir harbi tu kafir yang memusuhi umat Islam. Jadi tak boleh jual senjata kepada orang yang memusuhi orang Islam. Tapi dekat sini syarat dia adalah bukan kafir harbi. Maksudnya selain daripada harbi bolehlah. Yang kedua, syarat pembeli senjata tu bukan kafir zimmi. Bukan dia di kalangan kafir zimmi yang berada di luar negara, namun sah jual kepada kafir zimmi ni dalam negeri jika ia tidak dijadikan senjata tu kepada kafir harbi. Maksud dia kat sini yang kedua, kafir zimmi, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kafir zimmi, iaitu orang kafir yang tinggal di negara orang Islam dan memilih perjanjian damai dengan orang Islam. Itu kafir zimmi. Jadi syarat dia kat sini dikata bukan kafir zimmi. Syarat pembeli senjata kat sini bukan kafir zimmi, namun boleh dibuat jual beli. Namun orang kafir zimmi tu boleh boleh membeli senjata, tapi dengan syarat senjata tu dia tidak dijadikan senjata kepada kafir harbi lah. Dengan syarat dia beli senjata tu bukan untuk dijual ke ataupun digunakan untuk kafir harbi. Jadi kat sini syarat pembelian senjata kepada bukan kafir harbi dan juga bukan kafir zimmi. Kita sambung sikit lagi. Ada lagi penerangan tentang syarat pembelian senjata ni. Tengok pula muka surat 4 yang atas sekali. Syarat seterusnya iaitu sah dijual beli senjata kepada penderhaka ataupun perompak jika diyakini ia tidak akan digunakan untuk menderhaka ataupun merompak. Jadi boleh dilakukan ataupun sah jual beli itu dijual kepada penderhaka ataupun perompak. Boleh kita nak jual senjata kepada perompak, tapi jika kita yakin bahawa senjata tu dia akan gunakan bukan untuk merompak ataupun menderhaka lah. Jadi itu
penjelasan tentang syarat pembeli senjata. Okay, jadi kita untuk kelas hari ini kita masuk kepada situ sahaja, iaitu tentang apa yang dimaksudkan dan juga syarat-syarat pembelian bagi al-aqidah ni, iaitu bagi penjual dan juga pembeli. Okey. Jadi setakat itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Okey, jadi boleh rujuk semula muka surat 2, muka surat 3 dan muka surat 4 kitab muamalat. Okey, tentang pembelajaran hari ini. Dan selepas menonton video ini, Ustazah akan berikan latihan untuk awak buat di dalam buku tulis muamalat. Okey, jadi boleh salin semula soalan tersebut ataupun print soalan tersebut. Kalau yang print tu kena buat, lepas tu tampal dalam buku muamalat kemas-kemas lah. Kalau siapa yang tak ada print, boleh salin semula dan tulis dengan kemas di dalam buku tulis. Dan juga jawab soalan mengikut rujukan kepada buku teks. Okay, jadi sebarang permasalahan boleh WhatsApp Ustazah, boleh tanya Ustazah. Okay, kalau ada apa-apa yang tak jelas. Jadi maaf atas segala kekurangan. Jadi setakat itu saja untuk kelas muamalat kita hari ini. Kita akan jumpa lagi kelas muamalat muamalat dalam kelas 2 minggu akan datang. Okay, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.